Bagi maksud penyediaan laporan EIA pada hari ini, keperluan Seksyen 34A-2 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 menyatakan akan tanggungjawab penggerak projek bagi sesebuah cadangan pembangunan yang melibatkan aktiviti yang ditetapkan melantik orang yang layak ataupun perunding EIA untuk menjalankan kajian EIA bagi memastikan penilaian kesan kepada aktiviti dan langkah-langkah mitigasi dinyatakan secara komprehensif dan boleh dilaksanakan. Ada penambahbaikan amalan yang ada pada hari ini berbanding asalnya, iaitu bermula tahun 2007 secara sukarela dan sekarang dan kemudian pada tahun 2012 secara mandatory, semua perunding perlu berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar. Jadi ini ada standard minimum yang perlu dipatuhi oleh pihak penggerak projek. Namun memandang kepada apa yang disebut oleh Bayan Baru, dia ada beberapa option kalau kita nak bergerak ke depan untuk penambahbaikan yang lebih baik. Pertama ialah pelantikan perunding oleh Jabatan Alam Sekitar secara langsung. Dan kalau dari segi implikasi kewangan, Jabatan Alam Sekitar masih lagi boleh mengutip bayaran daripada penggerak projek, tetapi Jabatan Alam Sekitar JAS yang akan pilih siapa perunding untuk melakukan kerja tersebut. Ini untuk mengelakkan apa yang dipanggil consultant shopping. Kedua, dan ini telah dilaksanakan di peringkat misalnya Majlis Bandaraya Petaling Jaya, yang mana penggerak projek melantik konsultan atau perunding mereka sendiri, tetapi pihak berkuasa boleh melakukan semakan sama ada menerusi perunding audit ataupun pemeriksa ataupun perunding bebas oleh pihak berkuasa yang juga dibiayai oleh penggerak projek. Jadi ini lebih fokus, lebih selektif kepada projek-projek yang selektif, yang sensitif alam sekitar ataupun yang mempunyai profil yang tinggi, barulah pihak berkuasa akan melakukan semakan sebegitu. Untuk makluman, pihak kerajaan pada hari ini sedang melaksanakan kajian pembentukan Lembaga Alam Sekitar Environmental Board di bawah RMK ke-12 untuk merangka hala tuju dan gerak kerja bagi penubuhan Lembaga Alam Sekitar. Jadi isu-isu termasuk cadangan bergerak ke depan yang telah saya sebut sebentar tadi akan dikaji di bawah kajian pembentukan Lembaga Alam Sekitar di bawah RMK ke-12. Bayan Baru. Terima kasih Menteri, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Kita tahu bahawa pemaju atau penggerak projek biasanya mereka membayar EIA dan selalunya mereka adalah paymaster dan selalunya konsultan EIA mereka terpaksa tweak the result untuk memastikan projek ini berjalan. Kalau projek ini tidak berjalan, maka gagal, maka paymaster tidak akan bayar atau mereka akan marah. Itu sebab kita perlukan kerajaan untuk melaksanakan, kalau boleh, kerajaan yang melantik tetapi dibayar oleh penggerak projek. Walau bagaimanapun, kita pun khawatir bahawa kalau kerajaan lantik, dia ada karenah birokrasi yang melambatkan projek juga. Jadi dia ada two sides of a coin. Jadi saya mohon supaya kerajaan mengkaji dan lebih baik kita apakah moving forward. Menteri telah mengumumkan bahawa ada moving forward, tapi saya perlukan kerajaan ada ketetapan, bukan selalu mengkaji, tetapi akhirnya masalah banjir, masalah perubahan iklim, masalah pelbagai projek menyebabkan rakyat susah kerana konsultan ini beholden by the paymaster. Mohon penjelasan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bayan Baru. Sebab itu sebagaimana yang saya tahu tentang masalah yang disebut dan saya telah sebut dalam jawapan pertama saya tadi tentang soal consultant shopping. Mungkin ada di kalangan penggerak projek akan mencari perunding-perunding yang dilihat lebih mudah untuk dapat keputusan yang akan memihak kepada mereka. Jadi itu yang cuba dielakkan. Untuk makluman, buat masa ini
antara langkah yang telah diambil, pertama mereka mestilah mendaftar dengan Jabatan Alam Sekitar dan ini dikuatkuasakan secara wajib sejak 2012. Kedua, langkah yang kita juga sedia maklum bahawa perunding-perunding ini juga bukanlah syarikat biasa tetapi mereka adalah professional firms dengan izin yang tertakluk kepada disiplin yang tersendiri dan syarat-syarat dan piawai tersendiri yang mesti dipatuhi. Tetapi saya setuju bahawa ada kelumpungan di situ yang mungkin kita boleh perbaiki dan sebab itu ada dua model. Kalau pertama dilantik secara langsung oleh Jabatan Alam Sekitar untuk setiap projek, sebagaimana Bayan Baru sebut, risiko dia ialah red tape, berlaku kelewatan, terutamanya kalau mungkin melibatkan seluruh negara. Saya bagi contoh MBPJ, tapi MBPJ ialah PBT yang tertumpu kepada satu bandar sahaja. Kedua ialah di mana kita boleh ada pakar runding atau perunding-perunding audit yang dilantik oleh Jabatan Alam Sekitar bila timbul isu-isu tertentu atau projek-projek yang melibatkan kawasan sensitif dan berisiko tinggi. Jadi kita bukan semua projek yang ada EIA itu kita lantik perunding audit ataupun auditor consultant, tetapi hanya untuk kawasan sensitif dan berisiko tinggi. Itu boleh dilakukan dan memang kajian ini kita lakukan di bawah RMK ke-12, di bawah pembentukan untuk kajian membentuk lembaga alam sekitar dan ia akan siap dalam tempoh yang tidak lama lagi dan kita akan lihat apa cara terbaik untuk mengatasi masalah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Jadi sebentar tadi dalam sesi pertanyaan Parlimen saya menjawab soalan nombor 3 daripada Yang Berhormat Bayan Baru tentang sama ada kerajaan bercadang untuk menukar kaedah melaksanakan EIA kepada kaedah di mana pemaju membayar fee kepada Jabatan Alam Sekitar, namun pemilihan syarikat perunding EIA tersebut dan bayaran kepadanya dikendalikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Jadi sebagaimana yang telah disebut dalam jawapan saya, kita mengakui bahawa wujud kebimbangan apa yang dikatakan consultant shopping. Sebab kalau mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang ada pada hari ini, penggerak projek mereka boleh memilih mana-mana konsultan yang telah berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar, perunding yang telah berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar untuk menyiapkan kajian EIA tersebut. Bayaran juga secara langsung daripada penggerak projek kepada syarikat perunding. Jadi kekhawatiran yang timbul yang sebagaimana disebut ialah tentang consultant shopping, ada tekanan kepada perunding-perunding untuk nak dapat bisnes yang lebih banyak supaya memberi laporan yang mungkin tanggapannya ialah ia lebih berpihak kepada pihak penggerak projek. Jadi walau bagaimanapun saya telah sebut kalau ada amalan pada hari ini berbanding dahulu sejak tahun 2007 perunding-perunding perlu berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar. Dimulakan secara sukarela 2007, 2012 ialah secara wajib, mandatory. Semua perunding yang digunakan ini mesti berdaftar. Dan kedua, saya juga menyebut bahawa mereka perunding-perunding yang ada jurutera, ada pakar-pakar di dalamnya, jadi mereka ada piawai profesional yang perlu mereka capai. Ini bukan senang-senang mereka boleh buat laporan. Namun kita mendengar dan juga mengambil kira pandangan ini dan kita ambil contoh, saya sendiri ambil contoh apa yang dibuat oleh MBPJ di dalam skop kerja-kerja mereka yang mana penggerak projek boleh melantik perunding sendiri tetapi di mana projek-projek itu bersifat mungkin di kawasan sensitif ataupun berisiko tinggi, maka mereka juga diminta membayar kepada pihak berkuasa. Kalau dalam kes MBPJ untuk MBPJ ada perunding audit untuk memeriksa kerja-kerja yang dilakukan. Jadi itu yang telah dilakukan di peringkat MBPJ. Satu lagi yang boleh dibuat ialah jabatan ataupun pihak berkuasa sendiri yang melantik, tetapi kos itu tetap kos pembayaran tetap dikutiplah daripada penggerak projek. Jadi cuma untuk metod kedua, masalah dia ialah kita khawatir tidak cukup tenaga kerja
di peringkat pihak berkuasa kalau kita nak mewajibkan semua projek melalui proses tersebut. Tetapi kalau kita mengambil secara pendekatan yang lebih selektif, kita boleh memilihlah projek-projek yang lebih bersifat high profile, yang mungkin banyak bantahan dan sebagainya, itu yang diberi perhatian yang lebih oleh pihak berkuasa. Dan saya juga ada sebut bahawa kita dalam kajian di bawah RMK ke-12 untuk kita menubuh lembaga alam sekitar untuk menambah baik kerja-kerja yang dimaksudkan ini, dan perkara yang kita sebut ini akan diambil kira lah dalam penambahbaikan, termasuk sekiranya kita ambil keputusan untuk menubuhkan lembaga alam sekitar. Earlier you mentioned the perunding akan berpihak kepada pemaju. Tanggapan. That's the perception or impression. Yeah. I'm sure you've heard on the ground there are cases yang macam projek itu dah lulus, baru dia akan buat EIA. So how are you going to address this type of problems? Well, I think that one we will have to look at it in its entirety lah. Because Akta Kualiti Alam Sekitar, it's something that has been around for a long time. There has been improvements that have been done from time to time, including, like I said, where now the consultants have to be registered with DOE. But as I said, times keep on changing. We see many high-profile cases. We see because of environmental, the latest environmental impacts, including climate change and all those things. So I think we will look at it thoroughly from the point of if you're looking at EIA, including in terms of transparency, in terms of improving the process thoroughly, so that it keeps up with the times. Okay, so I think that's what we are doing, and it's part of looking what we are looking under the 12 Malaysia Plan with the proposal to form a environmental board lah, lembaga alam sekitar.